Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan menyambung PTPR pada subjek ibadat darjah 3. Tapi sebelum tu marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari ini kita akan memasuki pelajaran yang keempat, subjek ibadat darjah 3. Okay. Tajuk ini adalah tajuk yang berkaitan dengan perkara yang kita sering lakukan seharian, yang kita lakukan di rumah. Ini mandi. Okay. Semua orang akan mandi. Jika tidak mandi, kita akan mendapat pelbagai penyakit, badan akan berbau dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita akan masuk subtopik yang pertama, iaitu jenis-jenis mandi. Terdapat 3 jenis mandi. Yang pertama, mandi wajib. Yang kedua, mandi sunat. Yang ketiga, mandi harus. Terdapat 3 jenis mandi: mandi wajib, mandi sunat, mandi harus. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan bagi seseorang yang berhadas besar atau mati kerana selain daripada mati syahid. Mandi wajib dilakukan bagi seseorang yang berhadas besar ataupun mati selain daripada mati syahid. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi, yang pertama adalah keluar mani. Yang kedua, wiladah, iaitu melahirkan anak. Yang ketiga, keluar darah haid. Yang keempat, keluar darah nifas. Yang kelima, jima' ataupun bersetubuh. Dan yang terakhir, mati yang bukan mati syahid. 6 perkara ini adalah perkara yang menyebabkan untuk mandi wajib. Keluar mani, wiladah, keluar darah haid, keluar darah nifas, jima', mati yang bukan pada mati syahid. Kita lihat pula mandi sunat. Mandi sunat adalah mandi yang mendapat pahala jika dilakukannya. Mandi sunat adalah mandi yang mendapat pahala jika dilakukan. Apabila berkata mengenai sunat, jika kita melakukannya, kita akan mendapat pahala. Jika kita meninggalkannya, kita tidak akan mendapat apa-apa. Terdapat 9 yang boleh kita lakukan untuk mandi sunat. Yang pertama, mandi pada hari Jumaat. Mandi pada 2 hari raya, ini hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Mandi kerana gerhana bulan dan gerhana matahari. Mandi kerana solat meminta hujan. Mandi setelah memandikan jenazah. Mandi setelah masuk Islam. Mandi setelah sembuh daripada pitam, pengsan dan gila. Mandi kerana ihram haji atau umrah. Mandi sebelum masuk ke kota Mekah. Jadi ini dia 9 perkara yang boleh lakukan mandi sunat. Yang terakhir, kita akan lihat jenis mandi yang terakhir adalah mandi harus. Mandi harus boleh dilakukan pada bila masa atas sebab-sebab telah berubah bau badan, berasa letih, selepas bermain dan sebagainya. Mandi harus boleh dilakukan pada bila-bila masa. Maknanya, jika kita berasa letih ataupun bau badan, kita boleh mandi. Ini dipanggil sebagai mandi harus. Jika kita berasa letih, bawa balik sekolah, bau badan kan, janganlah pula kamu mandi wajib atau mandi sunat. Kamu hanya perlu mandi harus. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.